Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Malam ini sekali lagi kita dapat sama-sama solat berjamaah dan menyambung siri pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 18 lah. Muka surat 18 yang mana telah berfirman Allah Ta'ala, situ lah kan? Ya, telah berfirman Allah Ta'ala, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi mahanan illa man taba wa amana. Wa yakhlud fihi mahanan illa man taba wa amana. Surah Al-Furqan. Artinya, dan mereka yang tiada mengibadahkan mereka itu serta Allah akan Tuhan yang lain. Artinya tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya. Orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dan tidak membunuh nyawa tanpa hak, kan, melainkan dengan sebenar-benar, bunuh dengan jalan yang sebenar lah, kan. Dan mereka juga tidak berzina, kan. Dan barang siapa mengerjakan akan demikian itu, kan, nescaya berjumpa ia akan seksa Allah, iaitu atau akan telaga di dalam neraka Jahannam. Ya, siapa dia? Iaitu orang yang mensyirikkan Allah, yang membunuh tanpa hak dan melakukan zina, kan. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat, dan berkekalan ia padanya, dihinakan dia, melainkan mereka yang taubat, melainkan mereka yang bertaubat, illa man taba wa amana, dan beriman. Jadi ayat ni Allah Ta'ala kecam lah orang yang mensyirikkan Allah, orang yang membunuh tanpa hak, dan orang yang berzina, kan. Siapa yang melakukan ketiga-tiga perkara ini, kan, menyeru selain Allah, syirik lah, membunuh tanpa hak dan berzina, kan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang buat demikian itu, kan, dia akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Yudha'af lahul azab, digandakan bagi mereka azab yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi mahana, wa yakhlud fihi muhana, kan, dan berkekalan padanya dihina, kan, dihina dalam api neraka. Illa man taba wa amana, melainkan orang yang bertaubat dan beriman. Ni Allah Ta'ala dalam surah ni, dalam ayat ni, surah Al-Furqan, Allah Ta'ala mengancam orang yang mensyirikkan Allah, menyeru serta Allah selainnya, syirik lah, kan, selain Tuhan, menyeru di samping Allah, menyeru Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, kan, beribadah selain Allah, syirik lah, buat syirik, dan membunuh tanpa hak, kan,
Membunuh dengan hak tak apa. Membunuh dengan hak ni macam mana contoh dia? Membunuh dengan hak, dengan sebenar. Contohnya dalam medan perang melawan orang kafir, kan orang kafir angkat senjata, kita pun angkat senjata lah, lawan, bunuh. Itu bunuh dengan hak, kan? Ataupun menghukum orang yang berhak dihukum bunuh, kan? Itu pun membunuh dengan hak, kan? Menjatuhkan hukuman bunuh terhadap orang yang layak dihukum bunuh, kan? Murtad, misalnya, itu bunuh dengan hak. Itu tak apa. Bunuh tanpa hak, yang ni balasan dia, digandakan azab dan lama dalam neraka, hina, kan? Wala yazun, dan berzina, dan tidak berzina. Orang-orang ni, kan, tidak berzina. Siapa yang berzina, inilah yudha'af lahul azab yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana, dan kekal lama dalam api neraka, dihina. Melainkan orang yang bertaubat dan beriman. Ya. Muka surat 18. Yang tu yang Rumi kot. Oh, lain lah. Tengok bab fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Ada tak? Fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Ada? Cuba tengok ayat Quran tu. Ayat Quran, walladzina yad'u ma'allahi ilahan akhara. Ada tak ayat Quran tu? Ada kan? Jumpa dah. Kalau yang tu muka surat 18. Yang tu Jawi ke Rumi? Rumi. Jumpa tak ayat Quran tu? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Telah berfirman Allah Ta'ala. Tak ada. Fasal yang kelima. Macam tu lah. Muka surat apa yang tu? Oh, yang tu lain pula. Yang tu 40. Tak jumpa? Ada 20. Jumpa dah, tak apa. Jumpa dah. Yang tu lah. Jumpa dah kan? Jadi ayat ni Allah Ta'ala mengancam orang yang syirik, orang yang membunuh tanpa hak, dan orang yang berzina. Siapa yang syirik, membunuh tanpa hak dan melakukan zina, kan, yalqa athama, dia akan diazab, kan, bahkan azab dia tu digandakan, dan dia lama dalam neraka, mendapat kehinaan dalam api neraka, kan. Illa man taba wa amana, melainkan orang yang bertaubat dan beriman. Melainkan dia bertaubat semulalah, taubat, menyesal sungguh atas dosa yang dia buat, menyesal, dan tak mau buat dah, bertekad, putus dalam hati, tak mau buat dah. Tu tabah, kan, kerana akhirat, kerana Allah, tinggal tu bukan kerana balas, kerana dunia, kerana akhirat. Menyesal, tak mau buat dah. Ni tak buat ni, aku buat macam ni, dosa aku sebelum ni, kan, berdosa aku, masuk neraka lama, ya Allah, taubat. Tak mau aku masuk neraka, risau, takut. Dia pun bertaubat, macam tu, menyesal, tak mau buat dah, dia kata. Kan. Tapi kalau sebab dunia, tak jadi taubat, walaupun dia tinggal dah benda tu. Ni pasal kes tak semayang lah ni, meniaga tak maju, lah dia semayang, jadi taubat tak? Tak jadi taubat, sebab dia bukan kerana Allah, bukan kerana akhirat, kan, bukan kerana Allah. Kan menyesal lah, kan, selama ni aku tak semayang, tengoklah meniaga tak maju, hati pun tak tenang, kan, meniaga tak maju, semua tak menjadi, kan, semayang lah dia kata. Jadi tak taubat dia? Tak jadi, kerana dunia, kan, sebab meniaga tak maju, lalu dia pun semayang sebab nak meniaga maju. Tu tak jadi taubat. Dia mesti taubat, menyesal kerana akhirat ni. Ni selama ni tak semayang, aduh, tu yang risau aku, mati esok masuk neraka, aduh. Kan, contohlah, jauh daripada Rasulullah, macam mana nak dapat syafaat Rasulullah, takut dia, lalu dia bertaubat. Yang tu jadi, kan, taubat, menyesal, tak mau buat dah, kan, tak mau ulang lagi. Macam tu lah. Kalau guru masa saya belajar dulu, dia tahu orang taubat ni macam
orang tunai hajat dalam tandas tu lah, tak mau dah. Macam tu sekali dia ibadatkan macam tu. Macam orang buang hajat tu, lepas tu nak lagi tak, nak cari lagi tak mau dah. Macam tu dia dah taubat. Tak carilah, tak ingat lah, tak hidu lah. Kan dia ibadat macam tu, orang yang bertaubat daripada dosa. Tinggal tak mau dah, tak tengok dah. Macam tu lah. Tapi lepas tu ambil juga, buat juga, taubat lagi. Kan, lepas tu buat lagi, taubat lagi. Lepas tu buat lagi, taubat lagi. Macam tu. Manusia memang macam tu. Kan Allah Ta'ala tak tengok macam mana, berapa besar dosa kita, tapi Allah Ta'ala tengok macam mana kita bertaubat. Kan taubat lah. Melainkan orang yang bertaubat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Kan, orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu buat salah, berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Kan, orang yang banyak bertaubat. Jadi taubatlah. Dosa memang kena ada, memang kita dok buat lah. Kita bukan maksum. Jadi macam mana kita bertaubat tu, tengok kat situ. Kan, taubat lagi, taubat yang banyak. Taubat sungguh-sungguh, bukan main-main, tak mau buat dah. Tapi lepas tu buat juga, taubat lagi. Macam tu lah. Yang tak boleh taubat main-main, taubat nanti buat lagi. Kan, tak ada dia yang tu, yang tu main-main. Ni sungguh-sungguh ni, tak mau buat dah. Tapi lepas tu buat juga, taubat lagi. Kan, ada hadis lah, saya lupa hadis orang yang taubat dosa, taubat dosa, tak apa. Imam Ghazali kata jangan kumpul dosa. Kumpul dosa banyak-banyak, buat dosa tak taubat, buat dosa tak istighfar, tak bertaubat, buat dosa jadi berluka. Jadi titik hitam tu banyak. Kalau hutan tu macam beluka tebal, nak tebas esok payah. Payah nak cuci pula payah. Jadi jangan kumpul dosa. Lepas buat dosa taubat. Kan, lepas buat dosa taubat. Semua nanti tak jadi semua mudah. Tak jadi semua. Kan, kalau tidak susah dah. Kalau tak buat dosa tak taubat, buat dosa tak taubat, buat dosa tak taubat, himpun dosa, nanti payah dah nak kembali. Kan, mula-mula buat menyesal lah juga. Lepas tu lama-lama tak rasa apa dah. Lama-lama tak rasa apa dah. Tu payah tu. Kan, payah. Buat dosa banyak tak rasa apa dah. Tak rasa apa, relax, biasa je. Kan, sebab tak kumpul dosa, tak buat dosa, tak bertaubat, buat dosa tak menyesal, buat dosa tak rasa, tak istighfar, tak bertaubat, dia kumpul dosa. Lama-lama dosa dia buat macam mana pun dia tak rasa apa dah. Kan, jadi Imam Ghazali dia larang macam tu. Dia kata jangan kumpul. Lepas berdosa bertaubat, dosa bertaubat, istighfar. Kan, insya-Allah. Kan, jangan kumpul. Jadi tak semak lah, tak jadi semak, hitam pun tak banyak. Lepas istighfar, lepas dosa itu timbul titik hitam, kita cuci. Mudah lah. Kan, macam tu lah. Tanda hati masih lagi hidup. Kan, lepas berdosa istighfar, minta ampun, bertaubat, hati hidup. Kan, tapi kalau kumpul, hati boleh mati. Kumpul dosa, hati boleh mati. Sampai satu masa kita buat dosa tak rasa apa dah. Macam tu lah. Jadi jangan kumpul. Kan, jangan kumpul. Kan, jangan kumpul. Banyak-banyak buat taat. Dan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina. Kan, kita sekarang bicara tentang farash kan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan jangan menghampiri kamu akan zina. Jangan kita menghampiri zina. Bukan zina saja, hampir zina pun jangan. Kan, sebab dia boleh membawa kepada zina lah, menghampiri zina ni. Ya, larangan bukan zina, menghampiri zina pun Allah Ta'ala lah. Kenapa? Kerana bahawasanya zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Artinya sejahat-jahat pekerjaan. Kan, zina. Jangan menghampiri zina. Kan, buka aurat, kan, hubungan pergaulan bebas, itu semua menghampiri zina. Pergaulan bebas. Kan, membuka aurat,
kan, menunjuk aurat, itu semua selangkah ke hadapan menghampiri zina. Membuka aurat, melihat aurat, kan, itu semua selangkah ke hadapan menghampiri zina. Pergaulan bebas lebih jauh lagi lah. Kan, pergaulan bebas, itulah sejahat-jahat pekerjaan zina ni. Teruk, Islam pandang jijik sungguh zina ni, kan. Kalau dah nikah, bunuh hukumnya, kan. Dah merasa jima dalam nikah yang halal, kan, kemudian berzina, hukuman dia bunuh, kan. Walaupun ketika itu dia sedang masih ada isteri ataupun sudah tidak beristeri, masih bersuami ataupun sudah tidak bersuami, asalkan dia dah merasa yang halal kemudian berzina, hukuman dia bunuh. Berat, kan. Tapi bukan kita yang bunuh lah, undang-undang lah, kan, negara yang bunuh. Rejam kalau belum lagi kahwin, yang tu sebat, kan, 100 sebatan, kan, dan disaksikan oleh sekumpulan orang beriman, sebat di khalayak, kan. Tapi sebat tak macam sekarang lah. Sebab macam sekarang mati kawan tu 100. Kan. Sebab cara Rasulullah lebih kepada mendidik, kan. Kalau perlu buang daerah, kan, sebab itu Rasulullah dulu sebat, ada kala sebat dengan pelepah tamar, ada kala sebat dengan serban, dengan kasut, sandal Rasulullah tu, kan, dengan ranting-ranting kayu sebat. Tapi sebat di khalayak lah, disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman, sebat, kan. Hak sebat macam ni dalam Islam. Letak benda kat sini, sekira-kira letak benda kat sini, sebat yang bawah ketiak kita ni tak jatuh. Tu had sebatan, kan, letak kat sini, tak jatuh. Kalau sekarang macam mana, dia tarik macam ni, mak bagi, kan. Lepas tu bukan di khalayak, tertutup. Macam mana orang nak rasa gerun, kan. Dalam Islam di khalayak, disaksikan oleh sekumpulan orang beriman, sekira-kira letak benda kat sini tak jatuh. Sebab kawan tu sakit jugalah, sakit dan malu, dan menimbulkan gerun, kan. Menimbulkan gerun ni bukan kerja kita, Allah, kan. Kita ikut, kan. Kita ni di design kita ni, siapa yang design? Allah Ta'ala yang design, yang buat. Jadi Allah Ta'ala tahulah apa yang perlu, kita buatlah. Buat apa yang kita buat lah. Allah Ta'ala tahu apa yang perlu, macam mana bentuk hukuman, macam mana bentuk didikan, macam mana bentuk dia, Allah Ta'ala tahu, kita ikut lah. Ikut jadi tak? Jadi, kan. Ni tak ikut, tak jadi. Okay. Ada apa nama, di zaman Rasulullah dulu, satu perempuan mengaku berzina, kan. Rasulullah berpaling, Rasulullah tak mau layan sangat, kan. Berpaling, beberapa kali Rasulullah paling, sampai akhirnya Rasulullah tanya dia lah, kan, tak dah pastikan dia ni waras dan sebagainya. Rasulullah suruh balik dulu sampai mengandung, sampai melahir, bukan mengandung dah, hamil, sampai melahirkan. Dah lahir, perempuan tu datang pula jumpa Rasulullah, dah lahir. Rasulullah suruh balik pula, menyusu, kan. Dah menyusu, datang pula, baru jatuh hukuman. Kalau lah perempuan tu tak datang balik, Rasulullah tak cari, Rasulullah tak cari dan biarkan dia bertaubat, Allah Ta'ala terima, kan. Tapi azimah perempuan tu, dia datang juga, dia nak jatuhkan hukuman, jatuhlah hukuman, kan. Sebab tu bagi orang yang berzina, kan, dalam Islam dia tak mengaku, sunat jangan mengaku, kan. Sunat jangan mengaku, duduk diam-diam, taubat, Allah Ta'ala terima. Tapi kalau dia mengaku, wajib ambil tindakan. Kalau dia mengaku, kan, dan dia dapati memang waras kawan tu, maka sabit, kan, sah
sabit, ambil tindakan. Macam tu lah kalau dia ngaku. Bahkan kalau dia ngaku tu, kalau dia tarik balik, terima. Kan, kalau dia ngaku zina kemudian dia tarik balik, hakim kena terima. Tarik balik pengakuan tu. Bahkan kalau dia ngaku, sunat pula bagi hakim ni sindir-sindir supaya kawan tu tarik balik pengakuan. Sindir, tak boleh suruh. Kalau suruh nanti suruh dia menipu, kalau kena betul dia berzina kan. Tapi sindir supaya dia tarik balik pengakuan. Sunat bagi seorang yang qadi ataupun hakim ke, menyindir orang yang mengaku berzina tu supaya dia tarik balik hukuman tu. Kan, dia tarik balik hukuman, dia tarik balik pengakuan. Kemudian dia tarik balik, okey, diterima. Dia, apakah dia akan diseksa? Dia bertaubat, Allah Ta'ala ampun. Macam tu lah. Itu zina dalam Islam. Kan, zina, liwat, macam tu lah. Kan, bukan dicari-cari. Bahkan sunat tidak menjadi saksi. Sunat tidak menjadi saksi. Bukannya kawan tu berzina, kita pun tak payah tengok biar berzina. Tak, mungkar kita cegah lah, tapi tak pergi saksi kat mahkamah tu, tak pergi. Tak mau, tak menjadi saksi di mahkamah. Macam tu lah sunat. Dia punya ringan, dia punya bermudah-mudah, dia punya apa, macam mana nak sebut lah, dia punya longgar lah dalam untuk dia punya apa, dia punya kelonggaran diberi kepada orang yang macam ni. Kan, padan lah. Kalau disabitkan memang rejam ataupun sebat. Kan, rejam sampai mati. Kan, padan dengan hukuman tu, lalu diberikan kelonggaran sampai macam tu sekali lah. Artinya kalau kan, kalau dah dijatuhkan tu di zaman Rasulullah, zina ni dijatuhkan hukuman zina kerana mengaku je. Tak ada sebab lain, tak ada sebab saksi, tak pernah berlaku. Semuanya sebab mengaku itu pun Rasulullah sindir, suruh tarik balik. Kau gila ke? Barangkali tak betul. Kan, Rasulullah sindir, suruh tarik balik, tapi dia tak tarik juga. Baru sabit, barulah dihukum rejam. Kan, jangan kita mendekati zina. Macam tu lah. Jadi anak dengan ibu ni jangan pisah. Kan, kesalahan yang membawa kepada bunuh pun jangan pisah anak dengan ibu. Kan, ada berlaku dalam negara kita baru ni, satu orang ibu ni dia buat salah apa saya lupa, mengandung dia, lahir dapat anak kecil seorang tu. Anak kecil tu diletak di rumah kebajikan, ibu ni dipenjara. Kan, ibu dipenjara sampai akhirnya dapat berita anak ni mati. Anak ni mati di rumah kebajikan ni. Kan, didera. Ibu ni menangis seorang-seorang dalam penjara, tak boleh buat apa. Kan, tak boleh buat apa dia. Jangan pisah anak dengan ibu, tak boleh pisah. Menangis dia. Baca balik berita tu, kisah dia tu. Kan, artinya jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahasanya zina itu adalah maksiat yang sangat keji dan sejahat jalan. Artinya sejahat pekerjaan. Kan, dia dalam hal menjaga keturunan, dan mencitra oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala? Kan, Ibnu Mas'ud tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang lebih besar di sisi Allah? Paling besar di sisi Allah, dosa apa? Dan bersabda sabda Rasulullah, bahawa engkau jadikan bagi Allah akan menyunggutu. Artinya engkau syirikkan Allah. Itu dosa yang paling besar lah, mensyirikkan Allah, dosa paling besar. Dan ia juga menjadikan akan dekau, padahal Allah Ta'ala yang menjadikan kita pergi syirikkan Allah Ta'ala. Itu dosa yang paling besar. Bersembah aku. Kan, ingat, syirik dosa yang paling besar sekali. Sebab tu kita kalau tengok perbuatan-perbuatan syirik, kalau kita tak larang pun kita marah dalam hati. Kan, kalau lalu depan batu cave tu, tak setuju, nyatakan tak setuju dalam hati. Jangan tengok menarik besar lah, jangan takat tu je. Tak boleh. Marah dalam hati, engkar dalam hati, ni syirik, Allah Ta'ala marah ni, tak setuju. Yang tu jadi tak apa dah. Jangan tengok suka je. Kan, syirik, menyekutukan Allah.
bersembah aku, bahwasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Kan syirik, dosa yang sangat besar. Bersembah aku, kemudian apa? Lalu Ibnu Mas'ud kata, lepas dosa syirik, dosa apa lagi yang paling besar? Bersabda Rasulullah SAW bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Itu yang besar lah. Yang kedua, bunuh anak sebab takut anak ni mengurangkan rezeki kita lah. Tak mau, kan, tak percaya dengan rezeki Allah Ta'ala. Bunuh, dapat anak bunuh. Sebab apa? Sebab takut tak cukup. Kan, ni dosa. Ini berlaku, kan, amalan bunuh anak kecil ni berlaku dalam setengah kabilah Arab lah, jahiliah dulu. Kan, amalan bunuh anak. Ada bunuh anak perempuan saja kerana malu, kan. Ada juga bunuh anak kerana takut tak cukup. Kan, yang ni dosa besar sesudah syirik. Bersembah aku, kemudian apa? Lalu Ibnu Mas'ud tanya, lepas tu apa dia lagi dosa besar? Bersabda ia bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau, iaitu berzina dengan jiran. Kan, tak bersabit dengan jiran pun sebenarnya dah besar lah. Kan, itu dosa. Berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumah kita, itu jiran lah. Berzina dengan jiran, itu dosa besar. Kan, dosa besar. Kalau bukan jiran dosa besar juga, tapi dengan jiran lebih besar. Sebab apa? Kita dengan jiran, kita suruh apa? Kita disuruh apa? Berbuat baik dengan jiran. Ada hak jiran masing-masing. Kan, beradab dengan dia, memanis muka, bantu. Ada hak jiran yang mesti kita tunaikan. Tiba-tiba pergi zina pula dengan kawan tu. Kan, besarlah dosa dia. Kalau bukan dengan jiran, besar juga. Kan, tapi dengan jiran lebih besar. Kan, berzina dengan jiran. Ini dosa zina. Tentulah. Wallahu a'lam, kata dia. Fasal yang ke-6. Fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Kan, dua tangan dan dua kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu apa? Yaksibun. Kan, ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki. Allah Ta'ala jadikan dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat yang bangsa akhirat. Manfaat akhirat dan yang bangsa dunia, dan juga manfaat dunia. Sama jugalah macam mata, perut, semuanya, faraj, semuanya ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat. Kan, dua tangan, dua kaki, ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat. Boleh tak kita guna dia untuk manfaat dunia? Boleh, tapi jangan langgar. Kan, jangan langgar yang dilarang, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Langgar yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang tu nama dia mengkufuri nikmat Allah Ta'ala, berdosa lah. Kan, jadi dua tangan, dua kaki, ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat. Maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengejarkan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Itu manfaat dua tangan dan dua kaki ke arah akhirat. Apa dia? Menggunakan dua tangan dan dua kaki ni ke arah kebajikan. Kan, seperti berjalan kepada masjid dan berjalan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat, dan berjalan kepada tempat perang sabil dan tempat mengerjakan haji dan umrah. Ni semua contoh menggunakan tangan dan kaki ke arah akhirat. Manfaatkan dunia, manfaatkan tangan dan kaki ni ke arah akhirat, manfaat akhirat. Apa dia? Berjalan pergi ke masjid. Kan, selangkah kita jalan, selangkah dinaikkan darjat dan digugurkan dosa. Masjid, kan, pergi masjid. Kalau bawa motor tu, kan, parking jauh sikit. Jalan kaki. Kan, jangan parking betul-betul depan tu, jalan kaki sikit je lah. Kan, bawa guna nikmat kaki ke arah manfaat, untuk manfaat akhirat. Jalan kaki pergi ke masjid. Dan
pergi kepada tempat menuntut ilmu, belajar ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang bermanfaat. Kan, ilmu bermanfaat ni apa dia? Bila dalam syarak kita sebut ilmu bermanfaat, ilmu nafi' tu apa dia? Apa maksud ilmu nafi', ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat ni ilmu yang kita belajar. Bila kita belajar dia menambahkan gemar kita kepada akhirat, menambahkan takut kita kepada Allah, kan, menambahkan gemar kita untuk beramal, kan. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu menjahit, ilmu baiki motor, manfaat tak? Manfaat, tapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Faham tak? Ilmu baiki motor manfaat tak? Manfaat, bagus, tapi bukan itu yang dimaksudkan ilmu nafi' kat sini. Faham tak? Macam tu lah. Baiki motor bagus, ilmu baiki motor fardu kifayah, kan. Tapi bila sebut ilmu manfaat kat sini, maksud dia apa? Ilmu yang boleh menggemarkan kita kepada akhirat, boleh menggerakkan hati kita untuk menambahkan amal. Ilmu yang menggerakkan hati kita kepada takut, untuk takut kepada Allah Ta'ala, membantu kita ke atas takwa, kan. Itu ilmu manfaat, kan. Ilmu menjahit manfaat tak? Manfaat, tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam istilah ilmu nafi' kat sini. Faham tak? Berjalan, belajar menuntut ilmu yang bermanfaat. Ni jalan mai sini, kan, masuk surau ni, menuntut ilmu, dengar, memanfaatkan nikmat kaki dan tangan untuk akhirat. Tu. Dan berjalan kepada tempat perang sabil, berjalan kepada tempat perang fi sabilillah, kan, berperang melawan musuh Allah, menegakkan kalimatul haqqihil ulia, menegakkan kalimah Allah Ta'ala, kan. Berjalan pergi berperang. Sekarang ni perang kat mana? Kan, mana-mana perang yang kerana Allah, tu perang sabil tu. Contohnya di mana? Di Palestin lawan Zionis, kan. Yang tu perang lah tu, kan, perang sabil. Dan berjalan di tempat mengerjakan haji dan umrah, tu semua syukuri nikmat kaki, tangan, untuk nikmat, untuk manfaat bangsa akhirat. Macam tu lah. Dan berjalan kerana ziarah dan menghubung rahim, kan, berjalan ziarah dan menghubung rahim, kan, silaturahim. Saya ziarah abang saya, menghubung silaturahim. Saya ziarah mak saya, adik saya, tok saya, ziarah silaturahim, kan, boleh memanjangkan umur tu, kan. Tu contoh menggunakan nikmat kaki, manfaat akhirat, kan. Silaturahim. Saya dengan abang saya silaturahim, kan, pergi jumpa dengan adik saya silaturahim. Saya berjumpa dengan kawan saya, ziarah kawan saya, itu bukan silaturahim, kan. Itu ukhuwah Islam, kan. Ukhuwah Islami. Rahim ni adik-beradik. Apa dia? Hubungan rahim ni adik-beradik, silaturahim. Itu maksud silaturahim, istilah dia, kan. Saya pergi jumpa kawan saya, pergi ziarah, kan. Itu apa dia? Mendapatkan hubungan ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam, macam tu. Lepas tu saya pergi ziarah abang saya pula, yang tu apa? Itu silaturahim, macam tu istilah dia. Menghubung silaturahim. Contoh memanfaatkan kaki dan tangan, untuk manfaat akhirat dan lainnya, lain-lain lah, kan. Apa-apa manfaat akhirat, kan, pergi belajar Quran, sebagainya. Itu lah. Daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki, kan. Pergilah mana-mana tempat yang manfaat akhirat. Tu contoh manfaat akhirat yang kita boleh gunakan pada kaki kita, kan. Kaki kita nanti akan jadi saksi, kan, akan jadi saksi nanti. Perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, dia akan jadi saksi, kan. Perbuatan buruk nanti dia akan cakap nanti, kan. Macam tadi ayat mula tadi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari kami tutup patri mulut mereka. Tak boleh cakap dah nanti. Kita tak boleh cakap, lidah tak boleh kata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan tangan-tangan ni boleh bercakap. Apa dia buat?
Kan betul dulu pegang yang haram. Contoh kan, tangan ni kata mulut tak boleh nafi lah, mulut kena patri, tangan yang cakap. Kan watukallimuna aydihim wa tarjuluhum, macam mana watukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka pun kami akan jadikan kaki ni bercakap. Ya Allah betul pergi di masjid, ya Allah betul pergi di tempat maksiat, kan pergi di sekian-sekian tempat berjudi dan sebagainya. Kaki bercakap, tangan bercakap, mulut tak boleh nak nafi lah, mulut kena apa? Kena patri. Kan akan menjadi saksi semua tu dengan apa yang dilakukan di dunia dulu. Kan jadi guna elok. Guna elok. Betul. Ni bumi ni kan dalam tafsir, setengah tafsir, bi anna rabbaka yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Kan bumi ni dia akan cakap, dia akan menjadi saksi. Kan atas dia tu kita buat apa? Kan ni jadi saksi ni, tempat saya duduk ni tempat duduk ni akan jadi saksi. Ya Allah dia duduk atas aku, mendengar tuntutan, mendengar ilmu. Ni saksi bumi ni. Kan akan jadi saksi. Contoh lah. Okey, kemudian dan seperti menghilangkan mungkar, seperti menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Kan seperti menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Dia menghilangkan kemungkaran dengan tangan dia. Tangan dia guna tangan dia untuk menghilangkan kemungkaran. Kan misalnya macam mana? Contoh. Apa dia? Orang kaya. Macam mana? Yang berdosa, ni yang baik. Dia menghilangkan kemungkaran dengan tangan dia. Dia menggunakan manfaat tangan ni untuk manfaat akhirat. Kan dengan tangan ni. Contoh macam mana? Contohnya apa? Tempat-tempat pot judi tu, dia ambil najis ke apa, sampah ke, tuang kat situ. Habislah, tak jadi pot judi. Kan contohlah. Boleh tak jatuh haram? Tak jatuh haram. Tempat orang buat maksiat tu, kan kita ada banyak tik kambing lebih. Tik kambing tu campak kat situ, tak jatuh haram, dia tak jadi haram. Menghilangkan kemungkaran. Besok tak ada lah. Kan contohlah. Kan menghilangkan tangan. Tangan ni menghilangkan kemungkaran dengan tangan kita ni. Macam tu. Merosakkan kan alat-alat yang diguna untuk maksiat. Kan contohnya ada kawan ni dia simpan kad untuk berjudi kan. Kita ambil kad judi tu, kita pergi bakar. Kan elok tu. Bagus. Kan guna untuk judi, bakar buang. Hak kedai-kedai tu yang bakar pula lagi kena tangkap. Kan tu tengok kuasa yang ada. Tu kuasa tu tangan lah tu. Dan kuasa yang ada dapat mengharamkan judi totally. Kan kuasa yang ada. Ada ulama hurai man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kan siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia ubah kemungkaran, hilangkan kemungkaran tu dengan tangannya. Dengan tangannya ni kuasa dia. Kuasa dia. Kuasa yang dia ada, dia boleh mengharamkan judi, haramkan judi. Kan contohlah. Kuasa yang dia ada, haramkan kerana Allah. Kan kerana Allah, jangan kerana orang tak jadi. Contohlah. Itu apa? Itu memanfaatkan tangan, nikmat tangan untuk akhirat. Kan tangan kita pergi bakar kad judi tu. Kan contohlah. Kemudian
Kemudian apa nama? Menghilangkan yang mungkar dengan tangan dan menulis akan ilmu. Contohnya guna tangan tulis ilmu, kan, yang tu memanfaatkan nikmat tangan ke arah akhirat, tulis ilmu. Imam Nawawi, kan, Imam Nawawi tu dia kerja dia mengarang ilmu, mengajar ilmu, kan. Nikmat tangan ke arah akhirat, misalnya menulis ilmu. Contoh, menuliskan ilmu dan berjabat tangan dengan orang soleh, menggunakan nikmat tangan ke arah akhirat, menjabat tangan dengan orang soleh, kan, berjabat tangan dengan orang soleh, ambil berkah. Cium tangan sunat, kucuk, bukan cium, kucuk. Macam tu. Tangan orang soleh, kucuk, bukan tium. Tangan ibu bapa kucuk, bukan cium. Kucuk, bukan tak kat dahi. Bukan, kucuk. Sunat kucuk tangan orang tua, orang kedua ibu bapa. Dan sunat Imam Nawawi kata kucuk tangan orang yang kita pandang lebih soleh daripada kita, kan, lebih zuhud daripada kita. Salam macam tak, kucuk tangan dia, sunat. Kan, kedua ibu bapa, walaupun ibu bapa kita tu tak soleh mana, sunat kucuk juga, kan. Ibu bapa mutlak, kucuk tangan, bukan cium, kucuk, kan. Berjabat tangan, memanfaatkan nikmat tangan ke arah akhirat, berjabat tangan dengan orang soleh, kan. Kucuk tangan dia. Dan yang lain daripadanya, daripada segala ibadah yang dikerjakan daripada dua tangan, menghulurkan bantuan, masukkan sedekah ke dalam tabung tu guna tangan. Nikmat tangan ke arah kita guna untuk manfaat akhirat. Menggunakan tangan ni untuk angkat takbiratul ihram, itu menggunakan nikmat tangan ke arah akhirat. Menggunakan tangan, mengangkat tangan berdoa, menggunakan tangan ke arah nikmat akhirat. Banyaklah pegang Al-Quran untuk baca Al-Quran, menggunakan nikmat tangan ke arah akhirat. Banyak, kan. Berjabat tangan dengan orang soleh, kan. Tapi laki lah, orang laki salam orang laki, orang perempuan tak payah. Orang perempuan tak nak kucuk tangan ustazah, kan, ustazah yang solehah, salam kucuk tangan, kan. Macam setengah kat Indonesia tu jangan kita ikut lah. Perempuan dia salam ikut dan tak ada lapik-lapik pun tak. Tangan, wish. Dahsyat. Tu tak mau lah. Muda-muda apa tu, muda-muda dengan mulut dia salam. Tu tak boleh. Kemudian itulah. Mana dia? Dan adapun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki pada mencari harta benda. Tu contoh menggunakan manfaat dua tangan dan dua kaki untuk manfaat dunia. Boleh tak? Boleh, tapi jaga peraturan, kan. Menggunakan dua tangan dan dua kaki untuk mencari harta, kan, untuk mencari harta untuk hidup. Yang tu memanfaatkan nikmat tangan dan kaki ke arah dunia, manfaat dunia, kan, untuk mencari harta, nak makan, kan, manfaat dunia. Itu contoh dia. Boleh tak? Boleh, tapi ikut aturan, kan, batas-batas dia tak langgar, boleh. Bahkan itu nama dia mensyukuri nikmat Allah, kan. Seperti menggunakan dua tangan dan dua kaki pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau, kan, dan segala tujuan engkau. Menggunakan tangan dan kaki ni untuk buat apa? Untuk mencapai apa juga tujuan dunia kita lah, kan. Dan memelihara engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat, kan, daripada mudarat, kan. Jalan kaki, elak lumpur, elak longkang, kan. Tangan dan kaki ni, tangan menggunakan untuk menggaru, tangan untuk sapu ubat misalnya. Itu semua manfaat tangan untuk dunia. Melangkah kaki pergi klinik ambil ubat, kan, nikmat kaki, menggunakan nikmat kaki untuk manfaat dunia. Boleh, tak salah, kan.
Seperti lari dengan kaki daripada binatang-binatang buas, kaki lari daripada binatang-binatang buas. Itu menggunakan nikmat kaki untuk manfaat dunia. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam, ia akan dikau. Kan, orang yang tekam kita, kita tolak dengan tangan. Kan, menggunakan nikmat tangan untuk manfaat dunia. Tentu tentu untuk manfaat dunia. Dia manfaat dunia ni, dia akan jadi ibadah lah dengan niat yang betul. Akan jadi ibadah. Contohnya kita guna tangan dan kaki untuk mencari harta. Niat yang betul apa dia? Untuk melaksanakan taat, iaitu menafkahi orang yang kita wajib nafkah, anak dan isteri misalnya. Jadi taat, dapat pahala. Walaupun asalnya nama dia memanfaatkan tangan dan kaki untuk dunia, asal dia macam tu, tapi dengan niat yang betul, dia jadi dapat pahala. Kan jadi akhirat. Macam tu lah. Macam kita pergi klinik tadi untuk berubat, untuk ambil ubat misalnya, itu asalnya memanfaatkan kaki untuk dunia asalnya, tapi dengan niat yang betul dapat pahala jadi akhirat. Menggunakan nikmat kaki pergi ke klinik untuk berubat, lalu bila berubat kita sihat. Bila kita sihat, kita dapat bekerja, mencari nafkah, menunaikan kewajipan menanggung nafkah terhadap anak dan isteri. Jadi taat tak pergi klinik tadi. Jadi taat dan dapat pahala. Kan asal dia dunia ya, tapi dengan niat yang betul dapat pahala. Pergi kedai beli keperluan makanan, itu dunia. Kan, tapi dengan niat yang betul dapat pahala. Pergi kedai beli keperluan barang dapur, untuk apa? Untuk masak, menunaikan tanggungjawab dan kebaikan, untuk melakukan kebaikan terhadap suami dan keluarga misalnya, dapat pahala. Asalnya dunia, kan, tapi dengan niat yang betul dapat pahala. Tentu lari daripada binatang buas, asalnya dunia, dengan niat yang betul dapat pahala. Lari daripada binatang buas. Kalau binatang buas dapat terkam aku sakit, aku tak dapat buat taat. Kan misalnya. Jadi aku kena lari. Yang tu dapat pahala tak? Dapat pahala dengan niat yang betul. Betul. Habis. Ada apa soalan? Kita berhenti sini dulu. Tak ada apa lah. Tak ada apa, kita berhenti sini dulu. Ya. Kita dah taubat. Kita buat lagi. Habis taubat buat lagi, buat lagi. Macam mana pendapat? Kan? Sebab dia patutnya taubat dia tak buat dah. Taubat dia buat lagi. Kan? Contoh dia buat maksiat. Ya. Dia dah menyesal, dia taubat. Di dalam taubat tu, macam dia macam ada macam esok datang lagi, dia lakukan lagi. Jadi berulang lah. Jadi adakah Tuhan terima taubat? Taubat yang berulang-ulang. Dia asalkan taubat sungguh-sungguh, tak membuat dah, tapi buat juga, yang tu tak apa. Lepas tu buat juga, dia tergelincir juga. Kan, yang tu taubat dia jadi. Kan, dia berulang-ulang kali istighfar, taubat berulang-ulang, tak apa. Asalkan jangan main-main lah. Ya Allah, aku taubat, besok nak buat lagi, ada latih. Yang tu main-main. Ni yang tu tak elok. Ni yang sungguh-sungguh ni tak mau buat ni. Taubat tak mau buat dah. Berilah aku kekuatan agar aku dapat tinggalkan dosa tu. Ya Allah, tolong. Taubat tak mau buat dah. Besok tengok buat lagi. Kan, jawapan dia taubat lagi. Jangan simpan, jangan fikir aku kalau aku taubat nanti aku buat juga, lalu tak bertaubat. Jadi simpan, himpun, dia jadi berluka macam Imam Ghazali sebut tu. Itu tak boleh lah. Kan, dia beza dengan yang bersungguh-sungguh dengan yang main-main tadi. Bersungguh-sungguh memang tak mau buat dah, tapi buat juga, tergelincir juga. Yang tu tak apa. Allah Ta'ala tak muka yang tu. Dia yang main-main ni, kan. Macam tu lah. Jadi tak apa, taubat terus. Kan, macam tu. Habis ya, macam tu lah. Semua qala musannif
dan bermula mensyukurkan nikmat kaki Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka hubba man yuhibbuk hubba man yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min nufusina wa ahlina wa min ma'il barik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.